kalau ada kesempatan boleh pergi ke Mesir. Anda boleh lihat sendirilah bagaimana keadaan sosial masyarakat di sana. Ya, saya pernah 2 tahun belajar di Al-Azhar di sana. Karena masyarakat terlalu sukar untuk diubati. Meskipun Mursi mengambil alih politik, tetapi perubahan tidak semudah yang kita sangka. Kita cukup dengan pergi ke tandas Masjid Al-Azhar, ataupun pergi ke jalan-jalan raya, anda memandu kenderaan-kenderaan di jalan raya. Anda akan saksikan budaya samsir masyarakat yang terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak ada kereta di Mesir kecuali mesti dicala comel macam mana sekalipun. Itu dia gambaran masyarakat di Mesir. Menekan hon adalah suatu ketenangan bagi mereka, tetapi itulah gambaran masyarakat Mesir. Muju alhamdulillah, Mursi mengambil alih pemerintahan. Langkah pertama mula dibuka adik-adik. Tetapi bagi segelintir masyarakat yang terlalu liberal, mereka tak tahan melihat Mursi terlalu lantang dan mengenepikan apa yang mereka suarakan. Maka mereka terus dipergunakan oleh tentera. Samalah juga skripnya dengan Turki punya demonstrasi di Taksim, di mana segolongan segelintir orang-orang yang jujur nak memperjuangkan alam sekitar, dia panggil environmentalist, telah dimanipulasi oleh pihak pembangkang, dimanipulasi oleh parti Atatürk untuk menggulingkan Erdogan. Cumanya Erdogan dia mata. Dia belajar daripada militer yang pernah berlaku pada zaman dia punya mentor dia, tok guru dia, Najmuddin Erbakan. Erdogan belajar daripada 1927 pula militer di Kop di Turki. Itu adalah rampasan kuasa kudeta kali yang keempat, menimpa kepada Perdana Menteri Turki yang dipilih secara sah pada waktu itu, Dr. Najmuddin Erbakan. Beliau juga terlalu lantang. Saya mahu membuka semula Istanbul pada hari ini, di mana tentera jadi tak senang. Maka dilakukan penggulingan kepada Erbakan, dan termasuk pada waktu itu dia punya think tanker dia sendiri adalah Davutoglu dan Erdogan, anak murid dia sendiri. So Erdogan ini dia telah bersikap lunak sedikit, meskipun pada awalnya dia begitu tegas untuk tidak melayan kerana Taksim punya demonstrator. Tapi selepas dinasihat oleh Abdullah Gül dan beberapa think tanker beliau telah bersikap lunak dan meraihkan tuntutan dan menangguhkan projek membina replika Osmaniyah di sana. Itu antara situasi berlaku pada saat ini, di mana orang-orang yang baik digunakan oleh orang-orang yang tidak baik. Sebab itu orang-orang yang baik dia tidak boleh hanya sekadar ikhlas, dia kena bijak dalam membaca percaturan musuh. Kena pandai main catur, macam mana nak menyerang dari arah yang berbeza, dan membaca pergerakan musuh yang juga menyerang dari arah yang kita tak jangka. Jadi adik-adik, dalam masa yang berbaki 10 minit ini, saya nak nyatakan bahawa pengalaman pahit yang berlaku kepada Muhammad pada September 1446 telah dilihat secara positif oleh Sultan ini dengan bantuan dia punya doktor sakit jiwa dia, iaitulah Syekh Syamsuddin. Inilah mentor yang telah merawat jiwa beliau, menenangkan beliau, supaya beliau anak muda yang jangan terlalu berdendam dengan Halil Pasha, banyakkan bersabar, memilih hutang yang betul, iaitu hutang bersabar. Jangan memilih hutang balas dendam, maafkan sekiranya mampu, dan fokus kepada apa yang telah ayah kamu berikan, iaitu sebuah kawasan yang bernama Manisa, iaitu kawasan parlimen yang baru di Turki. Kamu sila beri fokus kepada negeri ini dulu, wahai anak anda, kerana ayah anda tengok kamu ni nampak celaru benar bila dapat sebuah khilafah. Semangat kamu itu seperti tidak dapat diurus dengan baik, dan kamu masih lagi terlalu mentah. Maka ayah nak kamu mula daripada bawah. Tengok adik-adik semua, nak bawa perubahan, kita jangan terlalu idealis. Kita mesti melihat apa yang ada di hadapan mata kita. Sila fokus pada apa yang ada di hadapan mata kita. Ini disebut oleh Dr. Stephen Covey sebagai circle of influence. Kita nak bawa perubahan pada mahasiswa Jordan, kita nak bawa perubahan pada mentaliti mereka. Ini circle of concern, dia bulatan besar. Tapi kita kena ingat, kita tak mampu
ya, untuk melakukan sekelip mata. Maka dalam masa sekarang anda boleh fokus pada circle of influence. 30 orang yang daripada Akademik Al-Fatih ini mesti dibina untuk membawa perubahan kepada mahasiswa di Muqtah yang lain, di Jordan yang lain, dan mudah-mudahan membawa perubahan kepada Malaysia bila kajian pulang nanti. 1446 September 1446, Muhammad telah dididik oleh Sultan Muhammad, oleh Syekh Syamsuddin, untuk melihat peristiwa pahit ini secara positif. Secara positif. Jangan lihat secara negatif. Jangan lihat dengan perasaan untuk membalas dendam. Buktinya apa adik-adik semua? Bila Muhammad mengambil alih semula pemerintahan pada 1451, selepas ayahnya Sultan Murad meninggal dunia, apa yang pelik bin ajaibnya adalah Khalil Pasha telah dikekalkan jawatan. Dia telah dikekalkan jawatan sebagai Grand Vizier. Kerana apa? Nampak sangat Mehmed yang kedua tidak berdendam, tidak ada prasangka pada waktu-waktu dia mentadbir mula-mula. Okey, Khalil Pasha, kamu pernah mengkhianatiku. Sekarang saya berdiri sebagai sultan buat kali yang kedua. Maka saya mengekalkan jawatan ini kepada kamu. Dan saya tetap akan memerhati dan memantau kamu. Sehinggalah Khalil Pasha mengkhianati buat kali kedua Sultan Muhammad Al-Fatih dalam dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah apabila ketika Muhammad Al-Fatih mengalami kekalahan teruk di laut pada 18 dan 20 April. Khalil Pasha untuk probok tentera-tentera seniornya sekali lagi. Oi, mari kita bangkit, kita demonstrasi menyuruh Sultan kita bermundur daripada Konstantinopel. Sultan muda ni sudah dipengaruhi oleh orang-orang gila yang ada di belakangnya, iaitu orang-orang tua seperti Zadanus, seperti Syihabuddin, seperti Syekh Syamsuddin, seperti Mullah Qurani. Inilah bahananya mengikut Sultan punya nafsu nak kawan Konstantinopel. Kali ini kedua Khalil Pasha buat masalah lagi ketika 22 Mei 1453, ketika proses pemindahan kapal tak membuahkan hasil juga di akhirnya. Tidak ada tanda-tanda musuh nak menyerah kalah. Khalil Pasha telah menyatakan, wahai Sultan, lebih baik kita berundur. Berita menyatakan Hungary yang menyebelahi kita baru-baru ini telah membelak kepada kita. Ini adalah dua karena Khalil Pasha, meskipun Muhammad telah mengekalkan dia pada awalnya tanpa sebarang prejudis, tetapi ternyata dia tetap mengkhianati. Saudara-saudari, adik-adik, zaman Nabi pun tetap ada orang munafik. Sejak daripada zaman Nabi ada orang munafik. Bukan setakat di Mesir hari ini ada munafik. Bukan setakat di Turki ada orang Islam yang munafik. Bukan sejak pada zaman Al-Fatih ada munafik. Ya, siapa kata sebaik-baik tentera tidak ada orang munafik? Ya, Nabi itu ada para sahabat sebaik-baik tentera, tetapi munafik tetap ada, di mana Allah membuat penapisan. Sehinggalah kemenangan datang hanya dengan Nabi dan para sahabat yang benar-benar ikhlas berjuang. Yang mana tak ikhlas ni, Allah Ta'ala telah menapis mereka untuk tidak berada, dan mereka hanya bertahan di dalam Madinah saja dalam beberapa peperangan. Jadi saya nak simpulkan di sini, dalam kehidupan anda, wahai anak-anak semua, anak-anak dah pula, wahai adik-adik semua, ada pengalaman pahit masing-masing. Sila rakamkan pengalaman pahit itu. Saya cadang sekejap lagi buat sharing, disenaraikan 3 pengalaman pahit dalam hidup anda. Sila senaraikan, kongsikan dengan kawan-kawan anda. Dan kemudian jangan sharing pengalaman pahit dengan air mata je. Yang paling penting adalah apakah yang anda belajar daripada pengalaman pahit itu. Apakah bahasa daripada langit kepada pengalaman hitam itu. Adakah anda melihat secara positif, ataupun anda sudah lupa kepada pengalaman pahit yang sudah anda lalui itu. Ia sudah berlalu, dan anda pada hari ini adalah anda yang tidak reflect kepada apa yang telah anda lalui dahulu. Maka sia-sialah adik-adik, kerana pengalaman yang dia lalui tidak memberikan apa-apa kebaikan pada diri kita. Sebab itu orang-orang yang matang adalah orang-orang yang belajar daripada pengalaman. Meskipun umurnya baru 16 tahun, meskipun umurnya baru 20 tahun. Ada orang 50 tahun, 60 tahun tapi tak matang. Sebab apa? Pengalaman banyak tapi tak pernah belajar daripada pengalaman. Dia rasa dia yang betul, dan dia tak rasa dia tu kadang-kadang tak betul. Orang yang matang seperti Muhammad Al-Fatih,
usianya sangat muda, tapi pengalamannya sangat tua. Dia belajar daripada orang-orang yang matang. Dan orang yang matang bukan pada usia, bukan pada keilmuan. Orang yang matang adalah pada tindakan, pada respon dia. Antara tanda orang-orang matang adalah dia mengambil berat kepada apa yang pernah berlaku kepada dia pada hari-hari sebelumnya. Ya, dia ada blog, dia ada Facebook, dia ada Twitter, untuk dia menukilkan apa yang dia belajar pada setiap hari, pengalaman-pengalaman pahit maupun manis yang dia perolehi dalam kehidupan seharian dia. It is a matter of how do you see something. Bagaimana kamu, wahai adik-adik semua, melihat sesuatu yang berlaku di hadapan mata kamu. Ingat ya, dalam kehidupan kita ada perkara yang kita rancang, tetapi banyak perkara yang kita tak duga berlaku di luar dugaan. Pada waktu ini, bagaimana kamu melihat musibah itu? Dia akan menentukan kamu semakin matang ataupun semakin kebudak-budakan. Experience is not what happened to you. Experience is what you did with what happened to you. Itu bahasa Kelantan. Hopefully ada dia faham. Wallahu a'lam.